Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini kita akan melihat keseluruhan tajuk unit 3. Segala bahan yang akan saya bentangkan kepada kamu disediakan oleh Ketua Panitia Sejarah SK Sentosa, iaitu Cikgu Loh Chiling. Hari ini kita akan tengok tajuk sejarah sekolah secara keseluruhannya. Baiklah, kita teruskan dengan sejarah sekolah. Sejarah sekolah ini sebuah perkara yang sangat penting. Kita perlu belajar agar kita mengetahui berkenaan dengan sejarah sekolah kita. Ianya membolehkan kita menghargai sekolah di mana tempat kita belajar. Okey. Sejarah sekolah penting untuk diketahui kerana ianya boleh kita jadikan sebagai panduan kita. Setiap warga sekolah ni mesti berbangga terhadap sekolah di mana tempat kamu menimba ilmu itu. Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat mempunyai sejarah yang unik dan tersendiri. Dikenali sebagai sekolah itik kerana bangunan yang pertama didirikan rendah seperti bangsal itik. Ini dia punya sejarah sekolah tu. Sebab itu kita perlu belajar. Sejak ditubuhkan, sekolah ini telah mengalami perubahan dan kejayaan. Pelbagai usaha dilakukan oleh Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ini. Ini kejayaan dia. Tahun 1890-an, 1890, sekolah ini diasaskan pada tahun tersebut. Tahun 1890 dia didirikan. Mendapat nama sempena nama Kampung Permata Tok Mahat dan dikenali oleh penduduk dengan nama Sekolah Itik. Dijelaskan di sini tadi di atas ni. Okey. Pada tahun 1956, pertambahan bilangan murid menyebabkan sekolah ini dipindahkan ke tapak yang lebih luas. Murid bertambah, sekolah kena besar lagi. Kemudian pada tahun 2001, bangunan tambahan telah didirikan bagi menampung pertambahan jumlah murid. Semakin bertambah lagi. Pada tahun 2005 pula, sekolah ini telah mencipta sejarah apabila dianugerahi Sekolah Harapan Negara peringkat kebangsaan. Tahun 2014, dicipta sejarah lagi sekolah ini kerana diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Tahun 2017, sekolah ini memenangi anugerah Double Gold Award dan Best Inventor pada tahun 2017 dalam pertandingan inovasi di peringkat antarabangsa. Baik, kita tengok pula identiti sekolah. Saya sudah jelaskan sebelum ni, kita buat lagi ulang kaji agar isi pelajaran yang kita belajar semakin kukuh. Okey. Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat mempunyai identiti seperti lencana, lagu dan bendera sekolah. Ini dia punya logo lencana tu. Sukamaju SKTMPTG. Sukamaju ni ialah cogan kata sekolah yang membawa maksud semua warga sekolah memajukan diri dalam apa-apa jua bidang yang diceburi. Ada simbol obor di sana. Ianya melambangkan kejayaan yang ingin dicapai. Ada ikan, kapal dan laut. Ianya lambang ilmu pengetahuan yang perlu dicari di lautan yang luas. Ini lagu sekolah dia. Lagu sekolah dia. Kita pun ada lagu sekolah kan. Begitu juga dengan bendera sekolah. Kita juga ada bendera sekolah. Ini bendera sekolah dia. Okay, ada 3 warna di sana. Biru, putih dan jingga. Okay. Penting tak bendera ni? Penting kerana ianya melambangkan kemegahan dan kebanggaan sesebuah sekolah. Ini warna biru dia melambangkan kemesraan antara murid dengan kaki tangan sekolah. Putih pula melambangkan kemurnian dan kesucian ilmu yang perlu dituntut. Manakala jingga adalah warna tema sekolah. Dia lambangkan sebagai jingga itu cita-cita, matlamat, dorongan untuk maju. Dengan cogan kata suka maju. Okay. Dia kata di sana, memahami simbol pada lencana, bendera dan lirik lagu sekolah dapat memupuk semangat menyayangi sekolah. Setiap murid mestilah menjaga nama baik sekolah. Okey,
Ini kita perlu pegang. Kita perlu jaga nama baik sekolah. Kalau boleh, kita bawa nama sekolah kita itu ke peringkat yang lebih tinggi. Contoh, kamu menyertai pertandingan bola sepak. Jadi juara di peringkat daerah. Kemudian di peringkat bahagian. Kemudian mewakili negeri. Orang tanya, murid itu dari SK Sentosa contohnya. Okey, seterusnya, organisasi sekolah. Organisasi sekolah memudahkan pengurusan pentadbiran menjadi lebih teratur. Pengurusan yang baik akan membawa kecemerlangan dan kejayaan kepada sekolah. Ini penting ni. Penting sekolah itu diurus dan ditadbir dengan baik. Okey. Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat diterajui oleh guru besar. Guru besar itu dibantu oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan ko-kurikulum. Pengurusan sekolah yang cekap dapat memastikan sekolah berada dalam keadaan terurus. Dan sebagai murid, kita perlu menghormati dan mematuhi setiap arahan dan peraturan sekolah. Ini carta organisasinya. Guru besar tu di peringkat yang atas sekali. Kemudian dibantu oleh 3 penolong kanan. Guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan hal ehwal murid yang menguruskan hal ehwal berkaitan dengan murid, RMT, buku teks, bantuan-bantuan yang perlu disalurkan kepada murid, hal-hal yang berkaitan dengan murid. Ini tugas penolong kanan hal ehwal murid. Manakala guru penolong kanan ko-kurikulum berkaitan dengan ko-kurikulum, aktiviti ko-kurikulum, jenis permainan, rumah sukan, aktiviti perkemahan, ini diuruskan oleh guru penolong kanan ko-kurikulum. Okey, saya harap kamu jelas dengan apa yang saya sampaikan. Saya cuba tidak terlalu panjang. Takut kamu akan skip video, dan saya harap kamu akan lebih memahami tajuk ini. Okey, sebelum kita masuk kepada unit yang seterusnya. Jadi, itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih.